Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syamimi binti Muhammad Azhar. Saya dari Sekolah Menengah Kebahasaan Agama Nurul Ittifaq. Hari ini kita akan membincangkan tentang soalan esei fizik di bahagian C yang mengandungi 20 markah. Jom kita bincangkan. Okey, baiklah. Ini soalannya. Rajah 14.1A dan rajah 14.1B menunjukkan dua spring yang berbeza diameter dan panjang asalnya adalah sama dan dimampatkan dengan dua objek yang sama jisimnya. Kedua-dua spring mematuhi hukum Hooke. Soalannya, apakah yang dimaksudkan dengan hukum Hooke? Soalan ini adalah basic. So, kita jawab seperti biasa dan ini adalah jawapannya. Pemanjangan suatu spring adalah berkadar terus dengan daya yang bertindak atas spring jika tidak melebihi had spring itu. Soalan seterusnya ialah B1 Roman. Dengan menggunakan rajah 14.1A dan rajah 14.1B, bandingkan diameter spring, pemampatan spring dan berat yang dikenakan ke atas spring. Okey, untuk jawapan kepada soalan ini, kita boleh menggunakan dalam bentuk ayat ataupun dalam bentuk jadual. Tetapi cadangan saya untuk kamu semua, saya lebih kepada jadual kerana soalan minta bandingkan. Okey, jom kita tengok jawapannya. Okey, ini jawapannya. Saya buat dalam bentuk jadual. Diameter spring, pemampatan spring, berat yang dikenakan. Diameter spring lebih kecil bagi rajah 14.1A dan lebih besar bagi rajah 14.1B. Manakala pemampatan spring kurang mampat untuk rajah 0.1A dan lebih mampat bagi rajah 14.1B. Dan yang terakhir, berat yang dikenakan dua-dua rajah adalah sama. Soalan seterusnya, B2 Roman. Nyatakan hubungan antara diameter spring dengan mampatan spring tersebut untuk membuat deduksi tentang hubungan antara diameter spring dengan kekerasan spring. Sebelum menjawab soalan ini, awak semua boleh gariskan kata kunci seperti dalam gambar yang telah saya gariskan. Okey, baiklah. Ini jawapan dia. Semakin bertambah diameter spring, semakin tinggi mampatan spring. Maka, semakin berkurang diameter spring, semakin tinggi kekerasan spring. Soalan C. Salah satu aplikasi spring dalam kehidupan harian adalah dalam tiram. Rajah 14.2 menunjukkan susunan spring dalam sebuah tiram. Berdasarkan susunan spring dalam teori molekul, terangkan tujuan spring disusun seperti dalam rajah 14.2 dan bagaimana spring mampat dapat balik ke keadaan asal apabila seseorang berbaring dan bangun daripada tilam. Dan ini adalah jawapannya. Spring disusun secara selari untuk hasilkan pemalas spring yang besar atau kurang mampat apabila seseorang berbaring di atasnya. Bila beban dikenakan, spring menjadi mampat menyebabkan molekulnya bergerak lebih rapat antara satu sama lain. Dan daya tolakan antara molekul bertindak untuk menolak molekul kepada kedudukan asalnya. Soalan D. Rajah 14.3 menunjukkan seorang pekerja membawa sebuah tangki gas. Anda dikehendaki menyiasat ciri-ciri penyerap hentakan seperti ditunjukkan dalam jadual 1. Terangkan kesesuaian setiap ciri penyerap hentakan. Tentukan penyerap hentakan paling berkesan untuk digunakan mengangkat tangki gas yang berat. Beri sebab untuk pilihan anda. Untuk jawapan ni, awak semua kena buat dalam jadual untuk menerangkan setiap ciri penyerap hentakan tu. Okey, jom kita tengok jawapan dia. Okey, baiklah. Ini jawapan dia. Ciri-ciri menggunakan diameter wayar yang tebal untuk menghasilkan spring yang keras. Kemudian, pemalas spring tinggi untuk menghasilkan mampatan yang kecil. Selepas itu, menggunakan bahan keluli agar tahan lama. Akhir sekali, had kenyal tinggi untuk menampung lebih banyak bahan. Kemudian, kita tengok balik jadual yang mana yang menerangkan ciri-ciri tersebut. Dan ini adalah jawapan akhir kita. Pilihan terbaik ialah Y kerana menggunakan diameter wayar yang tebal, pemalas spring tinggi, menggunakan bahan keluni dan had kenyal tinggi.
dengan berakhirnya jawapan akhir saya ini, maka berakhirlah perbincangan kita pada hari ini. Sekian, terima kasih.